Okay. Hello, semua orang dengar? Dengar, Madam. Okay. Dengar, Madam. Salah pula. Okay, so kita akan start kita punya kelas. So today, kita nak habiskan sketching graph. Kalau boleh, okay. Kalau boleh kita habiskan sketching graph by today. Lepas tu nanti dalam tutorial, saya akan ajar kamu sketching graph trigo. Okay, so maksudnya sekarang saya ajar sketching graph yang function biasa. Nanti esok kelas saya akan mengajar waktu tutorial tau. Saya akan mengajar sketching trigo. Jadi kalau saya rasa saya perlukan extra lagi untuk buat chapter 5, saya akan cakap lah. Okay. So far kalau kita dah habis sketching, kita hanya tinggal inverse dengan exponent dan log je lah, which is dua benda tu tak banyak pun. So macam sebenarnya bolehlah kerja by this week, kita akan habiskan chapter 5, okay. So that for next week, kamu boleh prepare tutorial. Okay. So saya plan adalah kamu akan jadi cikgu pada minggu hadapan. Maksudnya macam ni tau. Setiap orang secara random saya akan pilih nama dia dan soalan apa yang dia kena explain kepada pelajar-pelajar lain dalam kelas dia. Setiap kelas lain-lain lah. Okay. Jadi saya random je. Saya letak dekat dalam spin wheel tu. So kalau nama awak bertuah, so awak akan present soalan tutorial sahaja. Maksudnya, saya akan cakap lah, okay, mungkin daripada question 1 sampai ke question 20 sahaja. So awak kena prepare lah. Awak pun tak tahu soalan mana yang awak akan present. Okay. So kita akan bagi awak pula yang present apa yang awak faham. Okay. So far, untuk minggu depan tutorial adalah sketching graph je lah. So mungkin awak akan present sketching graph ataupun awak akan present one-to-one function. So mana yang awak bertuah, itu sajalah soalan yang awak akan present. Okay, tapi bila saya spin wheel nanti, nama awak keluar dan awak kena present lah kat depan. Okay. Dia by individual. Dia bukan by group. Tak nak, saya buat partner kan. Hari tu saya cakap pasal partner kan. Sila. Sorry. Hari tu saya cakap pasal partner. So dia by partner lah. Okay. Nanti selepas habis daripada kelas ini, bagi senarai nama partner, kamu group mana? Mungkin partner 1A ataupun A, B, C, D kan. Partner A, partner B, partner C. So partner A, kamu dengan siapa? Partner B. Maksudnya nanti bila saya buat spin wheel tu, saya akan tulis A, B, C, D. Kumpulan lah, by kumpulan. Bolehkah? Fahamkah semua orang? Boleh, Madam. Faham. Faham, Madam. Okay, so basically dia akan discuss je dengan partner dia. Mungkin bolehlah kot kalau awak rasa nak bahagi-bahagikan soalan tutorial ke mana yang awak nak buat. Lepas tu nanti pandailah kamu. Bila terkena nanti, then awak akan present. Okay. Kita buat baik macam tu lah pula. Kita try kamu pula yang present kat depan. Salah atau betul lain cerita. Nanti kalau salah saya akan betulkan lah. Okay, jangan risau. Okay, so kita tengok pada ini. Untuk kelas F yang kelas F21 F20 dan juga K5. F20 dan K5. Esok saya nak tengok nota tau. Jadi jangan lupa bawa nota. Untuk kelas yang lain pada hari Khamis baru saya akan tengok nota kamu. Okay, jadi kamu ada banyak sikit lah masa untuk prepare. Okay, F20 dengan K5 dia tak ada masa. Hari ni sahaja dia ada masa. Okay. So kita tengok pada macam mana kita nak sketch quadratic function. Actually kan sketching ni sangat senang sebenarnya kalau awak tahu apa yang perlu awak hafal. Okay. For example, for quadratic function, dia mesti dalam form ax squared plus bx plus c, which is this form. Okay, ini memang quadratic punya form. So bila kamu dapat bentuk macam ni, first yang awak kena buat adalah mesti completing the square.
Kalau awak tak ingat completing the square tu apa, then sekarang lah kena ingat. So macam mana nak buat completing the square? Kalau lah dulu cikgu saya ajar macam ni. Saya nak completing the square, so saya punya bentuk dia macam ni je. Saya akan fokus pada x squared plus bx. Ini sahaja. Ini je yang saya fokus. Okay, tambah c. Katakanlah macam ni. Ini adalah kuadratik saya. Di mana dia adalah x squared plus bx plus c. So di mana a ni sebenarnya adalah 1 lah. Okay, jadi saya fokus di sini sahaja. Okay. Jadi bila saya nak buat completing the square, dia mestilah bracket squared minus. Okay. Jadi apa yang letak dalam bracket? Dia akan letak first adalah x ikut pada ini x squared kan. So dekat sini akan jadi x. Kemudian plus atau minus depends pada sini. So kalau sini plus, sini pun plus. Jadi kita akan letak plus. Kemudian b ini kita akan bahagi dengan 2. Maksudnya bx ni kita akan bahagi dengan 2. So dia akan jadi macam ni lah. b over 2. Okay. Lepas tu kat luar daripada ini, kan ni dalam bracket. Kemudian minus kan. Lepas tu luar daripada sini, dia adalah b over 2. Square. Okay. So ini adalah formula dia. So cara dia adalah x follow, sini pun x. Kemudian b dekat sini adalah constant. So constant b bahagi dengan 2. So dia jadi b over 2. Kemudian minus b over 2 square. Okay. And then barulah tambah c. Tambah c. Okay. Then kamu akan dapat dalam bentuk completing the square. For example lah, kalau saya ada contoh kan. Contoh saya ada x squared plus 3x minus 1. Okay, saya merapu je lah. Okay, so macam mana saya nak completing the square? So dia akan jadi macam ni, bracket squared minus. So dia akan jadi x follow kat sini x. Tambah sebelah sini tambah. 3 ni constant b bahagi dengan 2. So dia jadi 3 over 2. So ni akan jadi minus 3 over 2 squared. Kemudian baru tambah c. C kita ada negatif kan? So minus 1 macam tu. Okay, then baru kita simplify. So we have x plus 3 over 2 squared. So kalau kita tengok sini, alamak kalkulator pula terlupa. Sekejap. Okay, so sini akan jadi negative 3 over 2 squared minus 1. So negative 3 over 2. Ya, 3 over 2 squared. Kemudian negatif kan dia. Kemudian minus 1. So kita dapat sini adalah negative 13 over 4. Okay, so ini adalah cara completing the square. So macam ni je awak kena buat. So bila dapat quadratic function, dia mesti dalam bentuk completing the square. Okay, itu kalau quadratic function lah. Okay, lepas tu pula second step yang awak kena buat adalah awak akan tengok pada basic ini. Okay, so kalau tengok pada basic graph, sebenarnya nak lukis kuadratik ini, awak hanya tengok pada dia punya maksimum ataupun minimum point sahaja. So awak kena cari dia punya maksimum dan minimum point. So second step adalah minimum point. So saya kena tahu apakah minimum point saya. Jadi macam mana saya nak dapatkan minimum point? Okay, kalau kita tengok pada basic graph, ini adalah f of x equals to x squared. Graph dia bentuk dia memang macam ni. Ini memang kita dah belajar. Ini adalah basic sangat. Okay, jadi macam mana daripada basic ni kita nampak, kita boleh buat dia sebenarnya ini adalah datang daripada x tambah kosong squared tambah kosong. So kalau kita nampak ni x squared sebenarnya dia boleh jadi macam ni. X tambah kosong squared tambah kosong. Jadi kosong dekat sini adalah refer kepada y value. Dan x plus 0 kat dalam ini kena equals to 0 dahulu. Barulah x equals to 0. Dan ini adalah refer kepada x value. Jadi apa y value dan x value ini? Inilah minimum point. Okay. So senang sangat untuk nak cari minimum point adalah awak hanya ambil di sini dan juga di sini. Okay. So ini adalah untuk y value. Sini adalah untuk di mana x plus 0 kena equals to 0 dahulu. Dan ini refer kepada x value. Okay. Jadi barulah dapat minimum point.
Lepas dah dapat minimum point, lukis minimum point sahaja. Okay, sebab itulah dekat sini minimum point dia adalah kosong-kosong. So kita lukis dulu, ni kosong-kosong duduk sini kan. Dan kita lukis dan dia mesti melalui minimum point dia. Sebab itulah dia punya graf bentuk dia macam ni. Okay. Kemudian third step, apa yang kamu kena buat adalah tengok X ataupun Y intercept. X atau Y intercept. Apa ayat saya ni? Nah. So step yang seterusnya, saya tulis kat sini lah. Kena check X and Y intercept. Okay, first completing the square mesti dalam bentuk ini. Second minimum point ataupun maximum point. Okay, either one lah, minimum ataupun maximum point. Okay, kemudian X and Y intercept. So kena tengok ada X and Y intercept tak? Kalau ada, kena cari. Kalau tiada, biar. Macam kalau tengok pada basic graph kat sini, tiada X and Y intercept kan. So biarlah. Okay. Lepas daripada itu, barulah lukis bentuk senyum ataupun masam. Okay. Kalau senyum, maksudnya saya kat sini mesti positif X squared. Kalau masam, maksudnya mesti negatif X squared. So kalau kita tengok, sekejap, tukar warna sekejap. Kalau dia masam macam ni, ini adalah refer kepada f of x is equals to negative X squared. Dia konsep yang sama, cumanya satu positif maksudnya dia senyum. Kalau satu lagi negatif, kita tengok pada kuadratik ni saja, X kuasa 2 ni je. A dia positif ke negatif? Kalau A dia positif, saya senyum. Kalau A saya negatif, saya masam. Macam tu. Okay, then baru lukis graf. Okay, so kita try buat soalan. Okay. Untuk ini, for A, saya nak X plus 1 squared. So kalau kita tengok dekat sini, dia dah dalam completing the square sudah. Okay, sebab saya ada bentuk macam ini dah. Okay, jadi bila dia dah dalam bentuk macam ini, saya tak perlu completing the square sekali lagi. Okay, so saya terus je guna. So skip yang step pertama lah maksudnya. Okay, then saya pergi ke step yang seterusnya iaitu minimum point ataupun maximum point. Okay, so nak dapatkan point dia, saya tahu X plus 1 squared sebenarnya dia adalah X plus 1 squared plus 0. Dia adalah benda yang sama kan. So dari sini saya tahu ini adalah refer pada Y value dan ini adalah refer kepada X value. Okay, dalam ni semualah. Okay, refer pada X value. So nak dapatkan X value, saya mesti X plus 1 equals to 0. So X equals to negative 1. Then Y is equals to 0. Maksudnya point dekat sini adalah negative 1, 0. Okay, jadi saya lukis tu dulu. Okay. So, apa yang saya buat for A, saya buat dia punya axis, YX. Kemudian saya tengok, dia adalah positif X squared. Kalau kita tengok depan ni, A dia adalah positif. Okay, so depan ni adalah positif. Bila dia positif, muka dia senyum. Okay, so bila dia senyum, maksudnya dia either macam ni lah. Okay, so sekarang kita plot point ni dulu. Okay, sebab dia kena melalui point tu. Then so kita ada point negative 1, 0 kan. So saya kena cari negative 1 di sini, kosong di sini. Maksudnya ini point saya. Jadi saya punya graf senyum tu dia mesti melalui point ini. Jadi mungkin saya punya graf macam ni. Mungkin saya punya graf macam ni. Ataupun mungkin saya punya graf macam ni. Saya pun tak tahu macam mana. Okay. So saya nak tahu tu saya kena cari dia punya Y intercept. Okay. So that's why third step kita adalah Y intercept. Okay. So carilah Y intercept. So nak dapatkan Y intercept means X equals to 0. So substitute sajalah. So F of 0 is equals to 0 plus 1 squared which is equals to 1. Jadi kita tahulah dia mesti melalui 1. Okay. Jadi as a whole kita punya graf kita bentuk dia macam ini. Mesti melalui ini dan macam ni. Itu sahaja graf kita. Okay. Any question? Dah. Dah. Okay, bagus. Senang kan? Okay. Dia sangat senang sebenarnya step dia. Nampak macam payah tapi sebenarnya senang. Okay. So itu for A. So, kita try lagi for B. So kalau saya nak buat yang B ni. Okay. Samalah saya akan buat je dulu dia punya X and Y plane. Mesti label Okay. So selepas itu saya cari dia punya point. So nak dapatkan point tu saya kena tahu dia dalam completing the square dulu
Okay, so ini adalah dalam completing the square dah, saya punya B. So now saya hanya fokus di sini untuk dapatkan nilai X dan juga di sini untuk dapatkan nilai Y. Jadi saya punya point adalah X minus 8 equals to 0. So X equals to 8. Y saya sama dengan 3. Jadi point saya adalah 8, 3. Okay, so saya lukis point tu dulu, 8, 3. Jadi positif 8, nilai Y 3. Okay, kemudian saya tengok ni, senyum ke masam. So dia kena depends kepada depan kuadratik kat sini. So kalau saya tengok sini ada negatif. So dia adalah masam. Okay, jadi saya punya graf mesti masam. So saya punya graf mungkin boleh jadi macam ni. Ataupun mungkin boleh jadi macam ni. Okay, so maksudnya saya kena tahu saya punya Y-intercept. So saya pun cari dulu Y-intercept saya. So Y-intercept means X equals to 0. So substitute masuk dalam equation. So f of 0 is equals to negative 0 minus 8 squared plus 3. So just tekan kalkulator awak. So negatif 0 tolak 8 squared tambah 3. So saya dapat sini adalah negatif 61. So maksudnya saya punya Y-intercept saya adalah di sini lah. Negatif 61. So dia punya ni mesti melalui ini macam tu. Okay. So saya pun lukis graf saya. So saya buat panjang sikit macam ni. So this is my negative 61. Okay. Saya pun lukis lah. Oh, buruknya. Okay, tapi tak apalah. Okay, macam tu. Dia mesti, buruk gila. Macam tu. Okay. So dia mesti melalui point yang kita dah plot tadi, which is this one. Dan dia melalui dia punya Y-intercept. Okay. Bila kamu dah buat macam ni, kamu ada nampak pada X ada intercept. Jadi kamu kena cari dia. Okay. Macam tadi soalan A, dekat X tak ada intercept. Sebab itu kita tak payah cari. But here, kita ada X-intercept. Sebab pada X-axis ni ada intercept kan. Jadi kita kena cari nilai X-intercept. Okay. Sebab awak kena ingat untuk sketching graph, mesti kena ada 3 benda awak kena buat. Labeling dan juga ada plane, which is X and Y plane, sketching basic graph yang betul. Okay. So maksudnya labeling dekat situ X and Y intercept dia sangat penting. Awak kena cari. So X intercept awak cari means Y equals to 0. Jadi so substitute masuk dalam equation. So 0 is equals to negative X minus X squared plus 3. So X minus X squared equals to 3. So X is equals to plus minus square root 3. X minus 8 X minus 8 is equals to plus minus square root 3. So S is equals to 8 plus square root 3 ataupun 8 minus square root 3. So just masuk je dekat dalam ini, nilai dia adalah 8 tambah square root 3. Sini adalah 8 tolak square root 3. Begitu sahaja. Any question guys? No, madam. Okay. So jelasan kepada kamu? Jelas. Okay, good. So kita try pula untuk yang soalan yang jenis ini. Kalau soalan C ni, dia tak sama macam A dengan B. Sebab A dengan B, dia dah bagi completing the square dah dekat awak. Tapi untuk C dan D, dia tak bagi completing the square. Jadi awak kena buat completing the square dahulu. Okay. So first step, kena completing the square. Jadi saya buat untuk Y equals to X squared minus 2X minus 3. Saya nak jadikan dia dalam completing the square, mesti formula dia adalah bracket squared minus. Okay. Jadi kat dalam bracket ni kita fokus di sini sahaja. Okay. So ni akan jadi X minus, ini kan B, dia akan jadi 2 bahagi 2. Which is 1 lah. Tak apa, saya tulis dulu 2 bahagi 2. Okay. Kemudian sini akan jadi 2 bahagi 2 squared. Kemudian barulah minus di belakang ini. Okay. Then dia akan jadi minus 3 lah. Minus 3. Okay. Lepas tu simplify. So dia akan jadi macam ni lah. X minus 2 bahagi 2, 1 squared. Sini saya jadi 1 squared. Negative 1 minus 3 is negative 4. So dah dalam bentuk completing the square. Okay. Tak lawa pula. Macam ni.
Okay, so ini adalah completing the square kita. So this is my first step lah. Okay, so second step saya kena cari point. So nak dapatkan point, saya hanya fokuskan sahaja di nilai X dan juga di nilai okay, so my X value adalah X minus 1 equals to 0, so X equals to 1. My Y value adalah negative 4. So my point will be 1, negative 4. Okay, then baru saya lukis. So sekarang saya nak lukis dia. So saya cari dulu 1, negative 4. So this is my 1, negative 4 is here. So ni adalah saya punya point. Okay, lepas tu saya kena tengok saya senyum ataupun tidak. So pada kuadratik X kuasa 2 di sini, A dia adalah positif, okay. Jadi bila dia positif maksudnya dia senyum lah. So graf saya mungkin boleh jadi macam ini. Ataupun graf saya boleh jadi macam ini. Ataupun graf saya boleh jadi macam ini. Okay. So benda itu depends kepada Y-intercept. Okay. So saya kena cari next adalah Y-intercept. So the third step adalah Y-intercept. So Y-intercept means X equals to 0. Okay, sini. Jadi saya pun masukkan ke dalam equation saya di sini. So bila kosong tolak kosong dapat tolak dengan negatif 3 which is kosong lah kan. Negatif 3 lah kan. So basically ni akan macam ni lah. Y is equals to 0 minus 2 times 0 minus 3 which is negative 3. So here my point would be here negative 3. Okay. Jadi graf saya kalau saya buat dia akan jadi macam ni lah. Okay. Lepas tu pula saya tengok dekat dalam graf saya ni dia ada X-intercept. So saya kena cari X-intercept saya. So guna kalkulator saja untuk awak cari X-intercept. Sebab X-intercept means Y equals to 0. So kita ada X squared minus 2X minus 3 equals to 0. Kalau kita tengok dekat sini dia adalah X minus 3, X plus 1. Kot. 1 tolak 3 betul. So it means that X equals to 3 dan X equals to negative 1. So sini adalah negative 1, sini adalah positive 3. Dan kita tulislah dekat dalam itu negative 1 and 3. So siap sudah saya punya graf. Begitu sahaja. Okay. Dan seterusnya kalau kita buat untuk question D ni, kalau yang D ini, saya pun kena buat completing the square juga. Cumanya beza antara C dengan D, saya punya X squared kat sini, dia ada constant A. Okay. So bila dia ada constant A, saya kena buat perubahan sedikit lah. Okay. Jadi untuk completing the square for D, apa yang saya kena buat adalah, saya kena negatif 2 ni, factorkan dia keluar kejap. Okay. So dia akan jadi macam ni lah. X squared plus 2X. So kalau awak expand balik pun, negative 2 times X squared dapat negative 2X squared. Negative 2 times positive 2x squared, negative 2 times positive 2x dapat negative 4x. So basically dia benda yang sama lah, okay. Cuma ni saya expand keluar je negative 2 tu. Supaya positive x squared ni jadi positive 1. Okay, kat sini mesti kena jadi positif. Okay, lepas daripada itu, yang ini, dia akan jadi follow je lah, tambah 5. So kita hanya fokus di sini sahaja. Dia punya ini. Okay, yang tu je yang awak modify letak dekat luar. Maksudnya dia punya kuadratik kat sini, dia mesti single one dan dia positif. Okay, so after that, apa yang saya boleh buat adalah saya akan buat macam biasa. So negatif 2 dia jadi macam ni. So ini yang saya akan fokuskan. So now saya jadikan ini sebagai completing the square. So cara dia bracket squared minus. Okay, kemudian buat tambah 5 macam tu. Okay. So now ni akan jadi X tambah sebab tambah 2 bahagi 2 which is 1. So ni 1 squared. Begitu. Okay, lepas tu saya expand balik semula negatif 2 ni masuk ke dalam dia equation. Okay. So ni akan jadi negative 2 times X plus 1 squared. Negative 2 times negative 1 positive 2 plus 5. Okay. So ni akan jadi negative 2 times X plus 1 squared plus 7. So this is my completing the square. Okay. After that, bila saya dah buat completing the square saya, now second step saya kena cari
point. Okay, so point, it doesn't matter pun nilai kat depan yang apa pun. Kita tak kisah kat dia. Yang kita fokuskan adalah bila nak cari point, dia mestilah di dalam ini untuk dapatkan nilai X dan di luar ini untuk dapatkan nilai Y. Okay, jadi dia akan jadi macam inilah. X plus 1, X plus 1 equals to 0. So X equals to negative 1 and Y is equals to 7. So we have point negative 1, 7. Okay, and then kita pun lukis kita punya graph. Okay, let's say saya lukis kat sini. Okay, so ni Y, sini X. So saya nak negative 1, 7. So here is negative 1 and 7 is here. Tinggi sikit. Okay, lepas tu saya cari intercept sebab kalau kita tengok dekat sini, ni adalah negative X squared. So dia muka masam lah. So either saya bentuk macam ni graph saya ataupun macam ni graph saya. Okay, jadi saya tak tahu bentuk kelebaran dia macam mana. So saya kena check menggunakan y-intercept. So next adalah y-intercept. So y-intercept means x equals to 0. Jadi saya substitute masuk ke dalam function ini. So saya dapat y is equals to 5. Okay, ini nak tunjuk boleh, tak nak tunjuk boleh. Tak ada masalah. Okay. Awak dapat y sama dengan 5. Maksudnya dia melalui ini je lah. Okay. So this is my 5. Jadi bila saya lukis graph, dia akan jadi macam ni. Okay. Tu saya nampak ada x-intercept. So bila ada x-intercept baru cari. So x-intercept means y equals to 0. Jadi saya pun substitute masuk dalam equation. So 0 adalah negative 2x squared minus 4x plus 5. Tekan je guna calculator sebab saya nak cari root dia basically nya. So mana tak? Komputer calculator baru saya pun dah tak ingat dah. Macam mana saya nak cari equation lah? Haha, okay dah dapat. Bukan salah. Kamu tolong cari untuk saya. Berapa dia punya ni? Saya guna daripada sini je lah. Sebenarnya adalah 7/2. X sama dengan 1 tambah 7 square root 7/2 dengan 1 tolak square root 7/2. Betul ke? Negative 1, sorry. Negative 1. Tak ingat lah mana dia punya ni. Oh inilah equation ni betul. Mana A? Alpha A. Semakan polinomial 2. Okay, dah jumpa. Negative 2, negative 4 and 5. Okay. So saya dapat negative 2 tambah square root 14/2. Betul lah tu. Dengan negative 2 tolak square root 14/2. Okay, jadi nombor tu awak kena tulis dekat dia. So ni akan jadi negative 2 tambah square root 14/2. So this one adalah negative 2 tolak square root 14/2. Apa yang kalkulator awak bagi, itulah awak letak dekat dia. Itu adalah x-intercept. Okay, any question? Tiada? No, madam. Okay. So saya proceed. Jangan risau, nanti awak boleh ni balik. Tengok balik semula video ni. Okay, so kita tengok pada seterusnya cubic function. So cubic function dia mesti dalam bentuk ax cube plus bx squared plus cx plus d. Di mana a ni tak boleh kosong lah. Okay. Dia mesti bentuk ada cubic macam ni. X kuasa 3, ada kuasa 3. Constant d adalah sebenarnya y-intercept of the graph. Ini dia cakap lah. Okay. Coefficient of A akan jadi graph to Y ataupun skin. Okay, itu tak ada masalah. Okay. So basically untuk cubic function, cara macam mana awak nak lukis dia, dia ada dua jenis graph. Satu graph bentuk dia macam ni. Macam tu. Satu lagi graph bentuk dia adalah either N betul ataupun N terbalik.
Okay. Either N betul ataupun N terbalik. Okay. So dia either graph macam ni ataupun graph dia macam ni. Yang ini, yang bentuk S macam ni ataupun macam ni. Okay. Oh ya kan sekejap sorry. Sebenarnya kan untuk Q kuadratik ni saya lupa sesuatu. Saya lupa nak bagi dia punya domain dengan range. So kalau kita tengok dekat sini sebenarnya basic graph dia, kejap Okay, this one lah. So sebenarnya dia punya basic graph dia untuk domain, dia adalah, kalau check dia punya basic, domain dia kita tengok pada nilai X, betul tak? So domain dia sebenarnya daripada negative infinity, mesti ada graph, sampai ke positive infinity ada graph. So that's why lah domain dia akan jadi negative infinity to positive infinity. Okay. Tapi range dia kalau awak tengok, kalau ini graph saya y equals to x squared, range dia untuk kat bawah daripada itu tiada graph. Okay. So yang graph dia akan start dengan kosong. Okay. So kosong sampailah ke infinity barulah ada graph. Okay. So that's why lah untuk range dia akan jadi kosong to infinity. Di mana kosong tu termasuk lah. Okay. So kalau kita tengok pada soalan yang A tadi ni, sebenarnya kalau kita check domain dia tengok pada nilai X. So atas ni semua ada graph. So daripada negative infinity sampai ke positive infinity. So that is my domain. Okay. Kemudian range dia kalau kita tengok kat bawah ni tak ada graph. So graph dia start dengan kosong. Nilai Y. Awak kena tengok nilai Y. So Y dia nilai dia adalah kosong dekat sini. So that's why lah start daripada kosong sampailah ke positive infinity barulah dia ada graph. Okay. So that's why lah range dia kat sini akan jadi kosong to infinity. Okay. Kalau untuk yang B ini, kalau awak check domain dia sebenarnya tengok pada nilai X. So dekat bawah ini start dari sini daripada negative infinity sampai ke positive infinity. So dia ada graph. So that's why lah sini akan jadi negative infinity to positive infinity. Tapi range dia kalau kita tengok atas 3 tiada graph. So graph dia adalah start dengan 3. Exact 3. Sampailah ke bawah macam ni. Okay. So kita tahulah kalau kita tulis dia mesti daripada kecil pergi ke atas, betul tak? So basically dia adalah negative infinity up to positive 3 sahaja. Okay. So for range here dia akan jadi negative infinity to positive 3. Close. Okay. Kemudian for here untuk question C, dia punya domain dia adalah sama, negative infinity to positive infinity. Dan dia punya range dia kalau kita tengok dekat bawah ni tiada graph. Yang graph dia start pada negative 4. Start daripada negative 4 sampailah ke atas baru ada graph. Okay, so basically range dia akan jadi negative 4 termasuk up to positive infinity. Yang ni tak perlu hafal, dia memang tengok pada graph sahaja. Lagi senang awak check. Nak tengok domain, tengok pada nilai X. Pada nilai X. Nak tengok range, tengok pada nilai Y. Okay. So kalau yang last ni pula, dia punya D ni, domain dia adalah daripada negative infinity to positive infinity. And dia punya range adalah daripada negative infinity up to positive 7. Begitu. Okay. Okay. So saya teruskan untuk cubic. So untuk cubic ni sangat senang. Macam mana saya nak guna bila saya bentuk dia macam ini dan bila saya bentuk dia adalah ini. Bentuk either N terbalik ataupun N betul. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu, kita kena tengok pada equation yang dibagilah. Okay. Ini berlaku apabila saya bentuknya macam ini. X cube plus B. Ataupun macam ni lah. AX macam ni lah. Macam ni. X plus 0 cube plus 0. Kalau kita tengok X cube sebenarnya dia adalah X tambah kosong cube tambah kosong. Okay. So kalau saya dalam bentuk macam ini, ada X cube sahaja dan constant. Ini maksudnya X cube dan constant. Okay. So kalau saya ada yang ini, dia membawa maksud saya punya graf mungkin adalah bentuk dia macam ni ataupun mungkin bentuk dia begini. Okay. So dia macam ni sekiranya dia positive X cube.
Okay. Tapi kalau dia, maksudnya daripada kuadran pertama pergi ke kuadran ketiga, itu adalah positive x cube. Tapi kalau saya pergi kuadran kedua hingga ke kuadran keempat, itu adalah negative x cube. So basically yang hijau ni adalah negative x cube lah. Okay. Kemudian kalau saya dalam bentuk n betul ataupun n terbalik, basically-nya dia adalah dalam form ini. Dia ada x cube, x squared, x ataupun constant. Benda ni sekaligus. Okay, jadi kalau ini ada dalam bentuk ini, maka graf dia mesti bentuk dia macam ni lah. Okay. Alright. So macam mana saya nak lukis graf kubik? So first step adalah sama macam tadi, di mana saya cari point dia dahulu. Point inflection nama dia. Okay. So saya buat first step adalah point of inflection. Inflection. Saya rasa macam ni kot aja dia. Saya pun tak ingat. Okay. Point of inflection. Okay. Maksudnya, kalau kita nak tengok pada basic graph di sini, kita tahu x kuasa 3 dia sebenarnya adalah x tambah kosong, cube tambah kosong. Jadi, dia macam tadilah kubik, macam kuadratik tadi. Di mana saya boleh tahu ini untuk refer nilai x, ini adalah refer untuk nilai y. Okay. Jadi, saya boleh buat macam ni. X plus 0 equals to 0. So, x equals to 0. Ini dapatkan value x. Okay, yang ini adalah value y. So, bila saya dapat ini, saya akan dapat satu point. So, point itulah dinamakan sebagai inflection point. So, that's why dekat sini, kalau kamu tengok, pada 0,0 ada berlaku inflection. Di mana start daripada kuadran pertama, dia pergi ke point tersebut, lepas tu dia turning. Dia turning pergi ke kuadran ketiga melalui point tersebut. Okay, sebab itulah first step cari point of inflection. Okay, lepas tu plot. Lepas itu, kamu tengoklah kuadran pertama hingga ke kuadran ketiga, dia adalah positif x kuasa 3. Kalau kuadran kedua pergi ke kuadran keempat, dia adalah negatif x kuasa 3. Okay, jadi bila dah buat point of inflection, kemudian kamu check sahajalah kalau dia ada intercept. Kalau dia ada intercept, then awak kena carilah. Okay, so that is the step lah. Okay, tapi kalau saya bentuk dia graf macam ini, so macam mana saya nak buat? Step dia adalah saya kena factorizekan dia. So this one, saya kena factorize. Kalau bentuk ni keluar, saya kena factorizekan dia dulu. Factorize guna apa? Guna calculator sudah. Okay, factorize guna calculator. Selepas itu, secondnya, dia sangat senang pun sebenarnya. Second step adalah plot sahaja. Plot root yang kamu dapat. Root yang dapat tu daripada factorization tadi. So plot je. Okay. Nanti kita buat soalan bawah nampak. Okay. Then saya tengok pada dia punya domain. So kalau kita check dekat sini domain dia. Untuk mana-mana lah, tak kisahlah yang ini ke ataupun yang ini ke graf dia. Domain dia kalau kita tengok daripada nilai x. Dari pandang x ni. Kita tengok negative infinity sampai ke positive infinity ada graf. Okay, so sama juga yang ni. Start daripada negative infinity sampai ke positive infinity, saya ada graf. Okay, so means that domain untuk kubik ni adalah negative infinity to positive infinity. Sangat senang lah. Okay, dia punya range pun sama. Kalau kita tengok pada nilai y, kita tengok kiri dengan kanan dia tetap ada graf. So dia adalah negative infinity to positive infinity juga range dia. Okay, so untuk domain dengan range cubic function, dua-dua adalah negative infinity to positive infinity. So dia sangat senang. Okay, so cara kita buat soalan. Sketch the graph for each of the following cubic functions and find its domain and range. So saya nak fx equals to x cube plus 9. So ini ada x kuasa 3 dengan constant sahaja. Jadi bila ada bentuk macam ini, dia membawa maksud saya punya graf macam ini ataupun macam ini. Okay, jadi macam mana saya nak buat first? Kalau saya bentuk graf macam tu, so untuk A ini saya kena cari point of inflection dulu. So saya kena cari point. So macam mana nak cari point? Saya tahu sini adalah refer kepada nilai x, sini adalah refer kepada nilai y. Jadi saya tengok sebenarnya kalau kita buatlah kan, f of x ni sebenarnya dia adalah x tambah kosong cube tambah 9. This one is equals to x cube plus 9 lah actually. Okay, so saya tukarkan x cube plus 9 ni sebenarnya dalam bentuk macam ni. X tambah kosong cube tambah 9.
Saya wujudkan kosong di sini. Okay. Supaya awak tahu apa yang awak cari. So dari sini saya tahu nilai X dia akan jadi X plus 0 equals to 0. So X equals to 0. And this one adalah refer kepada nilai Y. So that's why sini akan jadi Y equals to 9. Okay. So my point would be 0, 9. Okay. After dah dapat point, then kita plot je point tu. Okay, so kita plot je point tu. So, dia akan jadi macam ni lah. Sini adalah Y, sini adalah X. My point adalah 0, 9. So, kita tengok this one lah, 0, 9. Okay. Lepas tu, saya tengok positive X cube ke negative X cube. So, kita tengok sini adalah positive X cube. So, bila positif maksudnya kuadran pertama mesti melalui point kita di sini dan pergi ke kuadran ketiga. Dia mesti melalui. Okay. Jadi, saya punya graf dia akan macam ni lah. Saya daripada kuadran pertama melalui point saya. Okay. Lepas itu pergi ke kuadran yang ketiga. Sebab tu dia jadi bentuk macam ni. Okay. Jadi dekat sini saya ada nampak intercept. Okay. Iaitu X intercept. So saya kena cari nilai dia berapa. So saya pun buatlah. X intercept means Y equals to 0. Jadi saya substitutekan kosong sama dengan X cube plus 9. So X cube equals to negative 9. So X adalah cube root negative 9. Okay. So cube root, mana? Cube root negative 9 adalah negative 2.08. Ataupun tulis je lah cube root negative 9. Begitu. Any question? Tiada. Okay. No, madam. No okay. So kalau kita tengok sini domain dia sama, negative infinity to positive infinity dan range dia adalah negative infinity to positive infinity. Sebab awak tengok X punya ni kat sini pun ada graf, atas ni pun ada graf. Jadi daripada negative infinity to positive infinity ada graf. Kemudian range dia tengok pada nilai Y, kiri ada graf, kanan pun ada graf. So dia adalah negative infinity to positive infinity. Okay. That is 11A. 11A pula dah. Sorry, maksud saya apa? Untuk soalan A lah. Contoh A. Kemudian kita tengok pula contoh B. So untuk contoh B ni, saya ada negative X minus 5 cube tambah 2. Sama juga. Kat sini adalah X cube and constant. Okay. Kita tak ada X kuasa 2, X ke macam tu. Kita tak ada. So bila kita tak ada, maka bentuk dia mungkin jadi macam ni ataupun macam tu. Okay. So saya pun buatlah first mesti cari point. So dekat sini dalam ini saya kena jadikan nilai X dan sini adalah nilai Y. Okay. So point saya akan jadi X minus 5 equals to 0. So X equals to 5 and Y equals to 2. So point saya adalah 5, 2. Okay. Then saya pun plot. So kita plot 5, 2. Sini adalah 5, sini adalah 2. So ini adalah point saya. Okay. Kemudian saya check dia adalah positif ke negatif. So kita tengok depan cube ni adalah negatif. So dia negatif maksudnya kuadran kedua mesti melalui point pergi ke kuadran keempat. Okay. Dia sangat senang. Pergi je daripada kuadran kedua pergi ke point saya kat sini. Lepas tu dia turning pergi ke kuadran keempat. Okay. Jadi sekarang ni saya mungkin boleh jadi macam ni. Ataupun memang macam tu je lah laluan dia kan. Tak ada dah kan. Dia tak mungkin lah macam ni salah. Tidak. Okay, dia macam ni je. Okay. So saya akan ada Y intercept sebenarnya dekat sini. So nanti saya kena carilah. Okay, pergi kat dia. Lepas tu saya turning. Okay. Tak cantik lah. Saya buat lain sekali. Macam ni. Macam tu. Boleh. Okay lah. Okay, lepas tu saya cari pada intercept. Ada intercept kan? So kena carilah intercept. Kalau tak ada intercept tak payah cari. Kalau ada je kena cari. So Y intercept means X equals to 0. Jadi saya kena tengok bila 0, Y dia sama dengan berapa. So negative 0 minus 5 cube plus 2. So negative 5 cube, negative 5 cube.
negative 125 times negative 1 which is positive 125 plus 2, 127. So this one adalah 127 sebenarnya. Okay, kemudian for this one, nilai dia adalah x-intercept kan. So x-intercept means y equals to 0. Jadi saya kena substitute lah. So 0 is equals to negative x minus 5 cubed plus 2. So we have x minus 5 cubed plus 2. Okay, equals to 2. Kemudian x minus 5 equals to cube root 2. So we have x equals to 5 plus cube root 2. So sini adalah 5 plus cube root 2. Okay, jadi sekarang bagilah soalan macam mana pun dekat awak. Awak boleh buat. Ikut panduan ini yang saya bagi. Okay, boleh saya teruskan lagi? Boleh, madam. Boleh ke anda? Boleh Okay, so kita try buat lagi. So kalaulah saya ada dalam bentuk macam ini pula. Okay, tadi saya ada cubic dengan constant je. Sekarang saya ada bentuk yang cubic, ada x kuasa 2, ada x, ada banyak lah. Jadi for this one, saya kena cari dia punya factorization. So nak guna apa? Guna calculator saja. Okay. Awak tak belajar lagi polinomial, lepas ni baru belajar. So sekarang guna calculator saja. Jadi pergi je dekat calculator awak, dekat part equation. Lepas itu, awak tekan polinomial dia 3 lah, kuasa 3 Okay, lepas tu awak substitute je ni nilai dia. So dia akan jadi 1, lepas tu negative 2, lepas tu negative 5, lepas tu 6. Okay, lepas tu awak pun tengok. Awak dapat root dia, okay, for sini. X1 dia adalah negative 2. Kemudian awak dapat X2 dia adalah 3 dan X3 dia adalah 1. Okay, so awak bukan buat dalam bentuk macam ni, awak hanya dapatkan root dia saja. Lepas daripada itu, awak kena jadikan dia dalam bentuk macam ni. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Negative 2 ni bawa pergi sebelah, so dia akan jadi X plus 2 lah. So dia akan jadi X plus 2 times, ini 3 bawa pergi sebelah, so dia jadi X minus 3 times, ini 1 bawa pergi sebelah, so dia akan jadi X minus 1. So basically-nya, saya punya Y adalah bila saya factorizekan adalah X tambah 2 darab X tolak 3 darab X minus 1. Barulah bila saya expand ni sebenarnya dia akan dapat balik semulanya. Okay. So, dah dapat macam ni, which is root dia adalah ni kan. So root ni yang awak akan plot. So kita plot yang tu je. Cuma nak tunjuk dalam kerja kena ada benda ni lah. Okay. So saya pun buatlah dia punya plot. Saya nak negatif 2. Saya nak positif 1, positif 3. Buat macam tu je. Okay. Selepas daripada itu, cara dia macam mana, awak hanya tengok. Dia punya sini adalah X kuasa 3. Positif kan? So bila dia positif, maksudnya dia mesti melalui kuadran pertama, melalui kesemua root ini, pergi ke kuadran yang keempat. Senang kan? Kuadran keempat pula, kuadran ketiga. Okay, jadi positif X cube membawa maksud daripada kuadran pertama, saya akan melalui kesemua point yang saya dah plot tadi ni, pergi ke kuadran ketiga. Jadi, dia punya graf jadi macam tu lah. Dia jadi macam ni. Pergi ke 3 sebab dia jumpa 3. Lepas tu pergi ke 1 sebab dia jumpa 1. Lepas tu pergi ke negatif 2. Begitu. Okay. Perlu ke saya cari dia punya ini? Tidak perlu. Okay. So awak nak cari yang ini kan, nilai dia berapa kan? Boleh je kalau awak nak cari, awak rajin kan, boleh, tak ada masalah. Tetapi untuk sketching tidak perlu. Awak hanya setakat untuk guna dia je. Pergi kepada root itu dan lukis. Begitu. Ini sangat senang lah sebenarnya, saya suka yang lagi yang ni. Cumanya nak kena, ya saya? Macam mana madam dapat X2 equals 3? Ni, Ya. guna kalkulator dia tulis dapat 3. Oh. Okay. Ni guna kalkulator. Saya tekan kalkulator. Kan kalau kita cari solving kuadratik kan, kita guna kalkulator, betul tak? Benda ni samalah dalam kalkulator kita ada kuasa 3 juga kan? Tekan kalkulator tu. Okay madam, thank you.
Alright. Sebab awak tak belajar lagi polinomial. Jadi nanti bila dah belajar polinomial tak ada masalah. Boleh guna je manual. Okay, but so far tak payahlah sebab nak lukis graf je pun. Guna kalkulator lagi senang. Okay. Kemudian sama juga untuk yang D, saya ada X kuasa 2. Kalau saya expand dekat sini dia akan jadi 2X kuasa 2 tolak X kuasa 3, which is saya akan dapat balik bentuk yang macam ni lah. Okay. So sekarang sebenarnya ini adalah di dalam bentuk factorization sudah. Okay. Ini sebenarnya sama dengan ini. Cumanya kat sini dia adalah X ada darab kuasa 2. Maksudnya X 2 minus X. Begitu bentuknya. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ini root dia kosong. Ini root dia kosong. Ini root dia 2. Okay. Jadi kalau kita plot, dia akan jadi macam ni lah. Okay. For D, dia adalah Y minus X. Kosong, which is this one. Kosong. And then 2, which is this one. Okay. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, X kuasa 2 darab dengan negatif X, sebenarnya saya dapat negatif X kuasa 3. Jadi bila dia negatif saja, maksudnya daripada kuadran kedua, mesti melalui point saya ini, pergi ke kuadran keempat. Okay. Tapi kan kalau awak perasan dekat sini, kosong ni dia ada 2 kali kan. So macam mana kita nak buat, sebenarnya dia akan jadi macam ni lah. Okay. Dia akan jadi, saya daripada kuadran kedua, pergi ke kosong, lepas tu saya akan turning. Macam tu. Okay. Lepas tu saya turning, kemudian pergi ke root 2, dan barulah saya pergi ke kuadran keempat. Okay, so ini adalah lukisan graf saya. Nampak macam main-main kan saya di sini? Tetapi begitulah caranya. Okay. So cari domain sama. Domain adalah negative infinity to positive infinity. Range pun sama, negative infinity to positive infinity. So this one pun sama. Domain adalah negative infinity to positive infinity. Range adalah negative infinity to positive infinity. Okay. Ada soalan? No, madam. Dah. Okay. Alright, so itu adalah kuadratik dan juga kubik. Okay, so saya tahu dah pukul 4, tapi bolehkah saya teruskan sedikit saja absolute value? Tak apalah, reciprocal nanti saya cover nanti. Mungkin ada extra lagi lah kalau kita cover. Okay, so saya cover dulu dekat absolute value kat sini. Kalau awak tak suka pun awak kena dengar juga. Okay, dengar kan? Ni sekejap je saya tambah. Kalau untuk absolute value ni, saya tahu kamu dah belajar masa sekolah dahulu. Tapi kan, saya sangat senang kalau awak follow saya punya step. Okay? Sebab apa tahu? Sebab bila awak nak lukis untuk absolute value ni, dia ada 2 je basic graph. Either awak buat bentuk V betul ataupun V terbalik. Okay? So V betul maksudnya dia depan ini, depan modulus adalah positif. Okay? V terbalik, bentuk dia macam ni. Sebenarnya dia adalah, depan dia adalah negatif. Depan modulus adalah negatif. Okay? Jadi, macam mana saya nak buat sebenarnya? So untuk buat benda ni, saya hanya tengok pada point dia. Kalau kita tengok dekat sini, dia sebenarnya V tu start pada 0, 0. So mana datang point ini? Kalau awak check pada equation awak, sebenarnya modulus X sebenarnya dia boleh jadi macam ni. Modulus X plus 0 plus 0. Okay, so dia sama macam point tadi, yang kuadratik dan kubik. So kat sini adalah refer pada nilai X, and sini refer pada nilai Y. Okay, so saya plot dulu point saya iaitu 0, and this one saya kena buat X plus 0 equals to 0, so X equals to 0. So saya kena tahu 0, 0 adalah point saya, dan barulah saya tengok kalau dia positif modulus, maksudnya dia bentuk V betul. Macam tu. Kalau dia depan dia negatif modulus, so dia bentuk dia macam tu. Okay, so sangat senang lah dia punya step dekat sini. Cuma awak nak kena hafal je lah. Okay, so for this one saya kena plot dahulu. Okay, step dia adalah plot. Lepas tu intercept. Ada cari intercept. Kalau ada, kalau tiada tak perlu. Okay, so kalau kita tengok pada soalan. Oh ya, sebelum tu saya tengok domain dulu. So kalau kita tengok sini domain dia. Kalau kita check daripada X ini. So daripada negative infinity sampai ke positive infinity ada graph. So means that domain dia adalah negative infinity to positive infinity. Tetapi range dia untuk yang biru ini, dia punya graph kat bawah ni tiada. Okay, so graph dia start dengan 0 dekat sini. Nilai Y kan, 0. So dia akan jadi 0 ke infinity. Okay, so sama juga untuk yang part ini. Dia punya domain dia kalau hijau ni,
negative infinity to positive infinity. Tapi dia punya range start daripada negative infinity sampailah ke kosong di sini. Ni kalau untuk hijau lah. Okay. Untuk yang hijau dia akan jadi domain adalah negative infinity to positive infinity. Range dia adalah negative infinity to 0. Okay, so domain dengan range sebenarnya tak ada masalah kalau awak faham dia punya lukisan graf. Okay. So kita try buat sketching graph. So first kali cari point. So this one, ini adalah point untuk X. Dan sebenarnya modulus X plus 3 ni dia adalah modulus X plus 3 plus 0. Okay, saya createkan 0. So dekat sini saya tahu modulus X plus 3 ni adalah untuk nilai X and kosong kat sini adalah untuk nilai Y. Jadi saya kena buat dulu X plus 3 equals to 0, so X equals to negative 3, Y is equals to 0. So my point would be negative 3, 0. Okay, jadi bila saya lukis graph Y and X, saya nak point negative 3 and 0. So ni negative 3 and kosong, which is this one lah. Okay, kemudian saya tengok positive modulus ke negative modulus? Positive modulus. So bentuk dia macam ni. Sangat senang. Okay, so saya pun melukis melalui saya punya point tersebut. Okay, lepas tu saya nampak ada intercept pada Y intercept. So saya kena carilah. So Y intercept means S equals to 0. Okay, so saya substitute Y is equals to modulus 0 plus 3, which is positive 3. So here is positive 3. Okay, so sangat senang lah daripada awal nak substitute nilai satu-satu kan. Salah. Kita tak buat macam tu, itu saman sekolah je. Sekarang apa yang kita buat, kita guna konsep macam ni. Okay. So dia punya domain dia kalau kita check di sini dia adalah daripada negative infinity ke positive infinity. Dan dia punya range adalah daripada kosong, kita tengok start daripada kosong baru ada graph, sampai ke positive infinity. So we have 0 to positive infinity. Okay. Then kita try lagi question number 12B. So kalau untuk yang B ni, saya ada negative modulus negative X plus 2 and actually benda tu ada sebenarnya macam ni lah. Negative modulus negative X plus 2 sebenarnya plus kosong. Okay. So di sini saya tahu ini adalah refer kepada nilai Y and this one refer kepada nilai X. Okay. So saya pun buatlah negative X plus 2 is equals to 0. So S is equals to 2 and Y equals to 0. So my point would be 2, 0. Okay. Then saya pun lukis Y dan X. So point saya 2, 0. So this one lah. Okay, now saya tengok saya punya modulus ni depannya adalah negatif. So bila negatif bentuk dia macam ni. Okay, jadi graf saya akan jadi macam ini. Begitu. Then saya nampak ada Y intercept, so saya kena cari. So Y intercept means X equals to 0. So substitute masuk dalam ini. So we have kosong is Y is equals to negative 0 plus 2 plus 0. So basically ni kita ada modulus 2 di sini. Ini adalah modulus 2. Modulus 2 sama dengan 2. 2 darab negatif dapat negatif 2. So kita dapat sini Y adalah negatif 2. So basically this one adalah negatif 2. Okay. So domain dia kalau kita tengok daripada negative infinity to positive infinity. So negative infinity to positive infinity. Range dia pula kita tengok start daripada negative infinity kat bawah sampai ke kosong sahaja. Okay. So dia punya range adalah negative infinity sampai ke kosong. Close. Okay. Ada soalan? No, madam. No, madam. No. Okay. So hopefully awak faham lah. Yang ni dia sangat-sangat senang. Okay. Absolute value sangat senang. Okay. So tak apa. Untuk yang part reciprocal dan seterusnya, saya akan ajar dalam kelas tutorial. Okay. Terpaksa sebab kita berhenti dekat sini kan. Malam ni saya tak buat kelas. Saya bagi awak berehat begitu. Tak, sebenarnya saya nak pergi main. Okay. Jadi malam ni kita tak ada kelas lah. Okay. So kita akan sambung pada kelas tutorial.
Nanti kalau saya rasa saya perlukan buat extra class, saya akan WhatsApp sahaja dalam grup. Boleh? Okay, madam. Boleh. Boleh. Okay, good. Alright, so untuk ni saya tinggal je question number C dan question number D. Awak boleh try buat. Sebab dia konsep yang sama je. Saya dah guna benda yang sama, awak tengok ni. Dia sama sahaja. Okay. So awak boleh try buat and then awak check dengan saya lah. Okay. So thank you everyone. See you guys. Thank you, madam. 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 Madam. Thank you, madam. Madam.